Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi. Selamat datang ke kelas pengurusan diri bersama Cikgu Faiza. Hari ini, kita dah masuk komponen baru tau. Komponen 4, kemahiran mengurus emosi dan tingkah laku. Baiklah, standard kandungan kita pada hari ini ialah 4.1, pengurusan emosi dan tingkah laku. Mari kita lihat apakah objektif pembelajaran kita pada hari ini. Pada akhir pembelajaran, murid dapat yang pertama menyatakan perasaan diri melalui ekspresi muka atau bahasa badan. Yang kedua, mengenal pasti ekspresi muka atau bahasa badan orang lain dalam pelbagai situasi. Baiklah, jom kita tengok apakah kriteria kejayaan kita pada hari ini. Pada akhir pembelajaran, saya dapat, kamu mestilah dapat. Yang pertama, menyatakan maksud emosi dan bahasa badan. Yang kedua, menamakan emosi. Dan yang ketiga, menyatakan emosi yang sesuai berdasarkan situasi yang diberikan. Okeylah murid-murid, kita nak tengok tentang emosi hari ini dan kita nak tengok bahasa badan yang menyatakan tentang emosi juga. Okey? Dah sedia semua? Baiklah, jom kita tengok apakah maksud emosi. Emosi ialah perasaan kuat yang ditujukan kepada seseorang ataupun sesuatu. Emosi juga merujuk kepada reaksi terhadap seseorang atau peristiwa. Okeylah, emosi ni ia merujuk kepada seseorang atau sesuatu. Contohnya, emosi marah. Kita boleh marah pada orang ataupun kita boleh marah pada benda. Contoh, kita jalan-jalan dekat taman, tiba-tiba kita terlanggar batu. Aduh, sakit kan? Masa tu tak tahu nak marah siapa. Sebab siapa? Sebab salah sendiri. Tapi kita marah pada batu. Okey, maksudnya emosi bukan sahaja boleh ditujukan kepada orang, tetapi juga kepada benda lain seperti haiwan ataupun objek. Okey? Emosi juga merujuk kepada reaksi terhadap peristiwa. Okey, peristiwa ni macam kejadian lah. Contoh, hari ni ada hari penyampaian hadiah dan kamu adalah salah seorang penerima hadiah tersebut. Wah, apakah emosi kamu pada masa tu? Mestilah gembira nak dapat hadiah kan? Pada dalam peristiwa penyampaian hadiah tu, emosi kamu adalah gembira. Itulah yang dinamakan emosi. Okey, apa maksud bahasa badan pula? Bahasa badan kita tengok. Maksudnya ialah komunikasi tanpa percakapan, di mana tingkah laku fizikal digunakan untuk menyatakan atau menyampaikan maklumat. Okey, cikgu bagi contoh mudah je. Kamu marah dan kamu tumbuk meja. Tapi kamu tak cakap pun, saya marah ni, kamu tak cakap. Okey, cuma kamu terus tumbuk meja dengan muka yang masam. Jadi semua orang akan tahu yang kamu sedang marah. Itulah bahasa tubuh. Okey? Ataupun bahasa badan. Kita punya pergerakan tangan ke, pergerakan kaki, pergerakan muka kita. Itulah bahasa badan. Okey? Seterusnya, kita nak tengok jenis-jenis emosi. Ini adalah antara jenis-jenis emosi yang biasa kita akan alami dalam kehidupan seharian kita. Yang pertama, gembira. Wah, tengok tu gambar senyum. Gembira, happy, senyum, ketawa. Okey? Yang kedua, sedih. Sedih ni kadang-kadang tak keluar air mata pun. Keluar air mata tu kita panggil menangis. Okey? Sedih ni kadang-kadang kita rasa sayu je dalam hati. Kalau kita dah terlalu sedih, barulah sampai kita menangis. Okey. Yang ketiga, tengok tu emoji tu. Muka warna merah dah. Itu adalah emosi marah. Marah marah ni banyaklah situasi. Lepas ni kita nak tengok apa situasi yang membuatkan kita boleh gembira, yang membuat kita boleh sedih, situasi yang buat kita marah. Okey. Seterusnya, emosi takut. Takut tu pun sejenis emosi juga sebenarnya. Okey. Takut macam-macam lah yang awak takut kan. Okey, yang kelima, terkejut.
Terkejut dengan takut ni tak sama. Kalau awak tengok cerita hantu, awak cakap, terkejut lah. Tak sama dengan takut. Okey, nanti kita tengoklah selepas ni. Kemudian yang terakhir adalah malu. Malu-malu ni biasanya pipi merah, muka merah, telinga merah. Adalah tu benda-benda yang buat awak rasa malu. Okey, itu tadi 6 jenis emosi yang cikgu nak kongsikan dengan awak hari ni. So, kita nak tengok emosi dan situasi. Emosi ini berlaku dalam situasi yang macam mana? Okey, jom kita pergi. Emosi yang pertama iaitu emosi gembira. Tengoklah dalam gambar tu semuanya tersenyum. Okey. Yang pertama, awak rasa gembira bila kamu dapat hadiah ataupun hadiah hari lahir daripada kawan-kawan, daripada keluarga. Rasa gembiralah dapat hadiah. Okey. Ataupun yang kedua tu gambar dia pegang roket tu. Dia dapat mainan baru, seronoknya. Kalau awak dah besar-besar ni dapat handphone ke, seronoklah kan. Dapat top up ke daripada mak ayah, seronok. Boleh top up telefon, boleh main WhatsApp, boleh main Facebook. Kalau kecil-kecil dulu sukalah dapat mainan baru. Okey. Yang ketiga, yang ni dia menang perlumbaan. Apabila kita memenangi sesuatu, contohnya menang lomba lari ke, mendapat nombor 1 dalam exam ke, kita akan rasa gembira. Okey. Kemudian meluangkan masa bersama keluarga. Nampak tu budak kecil tu gembiranya dia pergi piknik dengan family dia. Dapat jalan-jalan dengan family, kita akan rasa gembira. Dan yang perempuan pengambil banyak-banyak tu kenapa? Dia masam tapi sebenarnya dia happy sebab dia dapat pergi shopping. Okey. Beli barang-barang yang kita suka pun boleh membuatkan kita gembira. Okey. Baiklah, seterusnya ialah sedih. Okey, emosi sedih ni berlaku bila? Berlaku yang pertama bila awak cedera. Tengok gambar yang dia menangis, bukan main air mata keluar macam hujan tu. Tangan dia luka. Okey, bila kita cedera, kita rasa sakit. Dan sakit yang buat kita rasa sedih sehingga menangis. Yang kedua, perempuan baju merah tu. Cari apa? Barang dia hilang. Kalau barang kita hilang pun kita akan rasa sedih. Kita tak tahu kita letak mana, kita lupa. Lepas tu kita asyik teringat je dekat barang tu. Lagi-lagi lah kalau barang tu barang yang kita sayang. Okay. Seterusnya ialah, alah tu sedih. Kenapa tu yang baju biru tu kena marah. Okay. Kalau kita kena marah dengan sesiapa pun, dengan cikgu ke, dengan mak, ayah ataupun kawan-kawan, kita memang akan rasa sedih. Okay. Tengok yang bawah yang ada temperature dan nak pakai sesuatu dekat dahi tu. Itu demam. Okay. Kita akan rasa sedih lah. Bila kita tak sihat, kita terasa tak sedap badan, tak seronok, kita tak happy. Kita akan rasa sedih. Okay. Kemudian sebelah tu nampak tu, kertas ujian markah F. Grade F. Maksudnya gagal. Sedih lah. Kalau awak tak rasa sedih, awak gagal dalam ujian, memang sesuatu lah dengan awak ni. Semua orang akan merasa sedih bila gagal dalam ujian. Okey. Dan yang terakhir, bila diejek oleh kawan, nampak tu terduduk, kawan tu sedih sebab ada orang ejek dia. Jadi sebab itulah kita ni tak boleh nak ejek orang lain, tak boleh nak memalukan orang lain. Sebab apa? Boleh membuatkan orang lain tu sedih. Okey. Alright. Apakah emosi dan situasi seterusnya? Emosi dan situasi seterusnya ialah marah. Okey, tengok gambar yang atas tu, budak baju biru tu. Kita akan rasa marah bila kita kena ejek dengan kawan-kawan. Okey, bila kita diganggu oleh kawan-kawan, kita akan rasa marah. Okey, yang kemudian, yang kedua tu nampak tarik-tarik teddy bear tu, kita akan rasa marah bila kita punya mainan yang disayangi ataupun barang-barang yang kita sayang ni, kita ada orang lain datang rebut. Okey, orang lain rampas barang-barang ataupun mainan kesayangan kita. Yang bawah tu tutup telinga kenapa? Sebab ada bunyi bising. Kita tak suka kan kalau tiba-tiba kita tengah buat kerja, kita tengah rehat-rehat, tiba-tiba ada bunyi bising daripada kejiranan kita. Ni kita dah belajar lah macam mana kita nak hormat jiran kita, betul? Kita tak boleh buat bising supaya jiran-jiran tak rasa terganggu. Okey, yang tengah-tengah tu gambar X tu ialah cancel your plans. Bila kita dah rancang sesuatu, contohnya, esok nak pergi berjalan-jalan dekat Tasik lah.
Tiba-tiba malam ni Perdana Menteri umumkan besok mula PKP. Tak dibenarkan keluar rumah dan hanya boleh duduk di rumah sahaja. Awak seronok ke? Mestilah marah. Ish, dah plan esok nak pergi jogging dekat Tasik ni. Tiba-tiba kena batalkan rancangan awak tu. Mestilah awak rasa marah, okey? Dan gambar yang terakhir tu ada sorokkan lion menangis kawan tu, okey? Yang itu bila kita berebut mainan. Bila berebut mainan pun boleh melibatkan emosi marah. Berebut barang-barang yang kita suka melibatkan emosi marah ataupun ada orang ambil barang kita. Okey? Melibatkan emosi marah. Okey, emosi apa lagi? Takut. Okey, emosi ni memang ada dalam diri kita. Okey, cikgu tak pasti ada tak orang yang terlalu berani. Okey, sebab emosi takut ni kadang-kadang dia akan datang dengan sendirinya. Okey, contoh yang pertama nampak budak tu nangis. Dia berada dalam bilik yang gelap. Kalau kita berada dalam tempat yang gelap, kita tak nampak apa-apa pun. Kita dalam fikiran kita mesti akan fikir apa yang ada kat sebelah kita ni, apa yang ada sekeliling kita ni. Dan itulah sebenarnya perasaan takut. Okey. Tengok perempuan yang kedua tu, gambar kedua tu perempuan jalan kaki seorang-seorang dan dia diikuti oleh orang yang tak dikenali. Itulah sebabnya kalau kita berjalan di tempat awam, di luar, janganlah jalan seorang diri. Okay? Sebab nanti kita takut nanti ada orang yang akan ikut kita. Bila kita dah takut, kita akan hilang tau. Kita akan rasa tak mampu untuk berfikir apa tindakan kita kena buat. Kalau macam perempuan yang baju belang ni, dia sepatutnya pergi ke tempat yang ramai orang, masuk ke kedai ataupun dia terus pergi ke balai polis. Jangan terus berjalan di kawasan yang sunyi dan juga gelap. Okey. Gambar yang ketiga, nampak tak 3 orang lelaki sedang membuli seorang budak berbaju hitam. Kalau awak lah jadi mangsa buli, yes, awak akan ada perasaan takut. Perasaan takut ni akan terus menghantui diri awak selagi awak dibuli dan seterusnya membuatkan awak rasa tertekan. Sebab itu ramai mangsa buli yang akhirnya membuat keputusan untuk mencederakan diri sendiri. Daripada perasaan takut, dia jadi perasaan lain. Okay, depression, tekanan. Okay, apabila dibuli. Jadi kalau dekat sekolah, ada kawan-kawan buli awak, tak kisahlah dia pukul ke, dia ejek awak ke, teruslah laporkan kepada cikgu ataupun laporkan kepada orang-orang dewasa yang awak rasa selamat. Okey. Tengok gambar bawah tu kenapa? Alamak, ada spider lah dekat dia punya tangan. Takut. Bila kita tengok haiwan berbisa pun kita akan rasa takut. Sebab haiwan berbisa ni dia memudaratkan. Kalau dia gigit kita, habislah. Okay? Kita boleh rasa sakit. Okay? Dan seterusnya, alamak, siapa dah cucuk vaksin kat sini? Ada tak yang dah cucuk vaksin yang 18 tahun ke atas? Rasa takut nak kena cucuk, takut dengan jarum. Okay, ada juga takut, perasaan takut apabila kita melalui situasi yang tak biasa bagi kita. Bukan selalu kena suntik kan, bukan hari-hari kena injection kan. Jadi takutlah tak nak kena suntikan. Okay. Dan yang terakhir ialah bersendirian. Kalau kita duduk sendiri-sendiri, memang kita akan selalu rasa takut. Memanglah bersendirian ni kadang-kadang tenang. Tapi tak bolehlah selalu sebabnya tak elok untuk kesihatan mental juga. Okay? Right. Jom kita teruskan. Emosi yang seterusnya ialah alamak, emosi terkejut. Okay, tengok tak kereta dua tu? Awak bayangkan awak tengah berjalan di tepi jalan raya, tiba-tiba datang 2 biji kereta dan boom! Kemalangan berlaku di depan mata awak. Apa awak akan rasa macam tu? Seronok? Sedih? Mestilah awak terkejut kan dengan bunyi yang kuat tu, dengan keadaan yang tenang tiba-tiba bunyi kereta berlanggar. Terkejut apabila melihat kemalangan di depan mata. Yang kedua, melihat haiwan berbisa. Alamak, tengah jalan-jalan seronok-seronok, jalan dekat pantai, jalan dekat dalam hutan, jalan ke tepi-tepi tasik, tiba-tiba nampak ular. Nampak labah-labah yang berbisa. Mesti kita akan terkejut. Kalau terkejut, jangan duduk kat situ je. Teruslah lari dan jauhkan diri daripada haiwan-haiwan berbisa. Okey, tengok perempuan yang tengah makan popcorn tu. Dia tengah buat apa tu? Dia tengah tengok cerita seram. Kalau awak tengok cerita-cerita seram, siapa suka tengok cerita seram kat sini? Kalau kita tengok cerita seram kan banyak sangat adegan-adegan yang terkejut-terkejut ni. Masa tu memang
kita akan terkejut lah kan. Memang memang movie tu dibuat untuk awak rasa terkejut dan seram. Okey. Kemudian comelnya yang tengah-tengah tu tengah sambut birthday. Dia seronok tapi mula tu terkejut lah sebab dia dapat surprise birthday party. Contoh orang buat kejutan untuk awak. Contohnya awak tengah hari ni hari jadi awak. Awak tak tahu apa nak buat. Tiba-tiba mak datang. Surprise! Mak bagi birthday cake dengan birthday present. Wah, kita terkejut mula-mula kan? Dan kemudian kita akan rasa happy. Dan yang perempuan seorang lagi tu, yang wanita pegang besar suara tu, kita boleh terkejut mendengar suara yang kuat atau bunyi yang kuat. Okey. Yang terakhir ialah perasaan ataupun emosi malu. Yang pertama, kita tengoklah tu jumpa kawan baru malu-malu. Senyum pun tunduk je. Tapi bila dah lama kenal, biasa macam tu lah kan. Bila kita jumpa kawan baru, kita rasa malu-malu, cakap pun lemah lembut lagi. Bila kita dah kenal, kita dah tahu perangai dia, barulah kita rasa selesa. Yang kedua, alamak terpijak kulit pisang. Kita akan rasa malu bila ada sesuatu perkara yang yang kita tak jangka. Okey? Berlaku kepada kita. Contohnya terjatuh di depan khalayak ramai. Okey? Ataupun kita terbuang angin ke di depan khalayak ramai. Itu adalah salah satu perkara yang membuatkan kita rasa malu. Okey, yang tu kenapa seorang diri? Bila kita berada di tempat baru pun, contoh kita pergi pindah sekolah baru, okey? Kita bukan nak asingkan diri pun, tapi belum ada kawan dan kita rasa malulah. Ni kan first time kita berada dalam situasi yang baru. Dan yang terakhir adalah public speaking, bercakap di hadapan. Ini awak mesti dapat relate ni. Mesti dapat kaitkan. Kadang-kadang cikgu panggil, okey, siapa nak present dekat depan kelas? Siapa nak bentang? Oh, semua tak nak bentang. Tunjuk kawan, tunjuk kawan, tunjuk kawan. Malu tak nak duduk kat depan. Kalau duduk kat depan pegang kertas pun tutup muka pakai kertas. Itulah perasaan malu. Tapi malu untuk berada di hadapan kelas ni tak baguslah. Okay, kita patutnya berani pergi ke depan kelas. Okay, berani bersuara. Okay, ataupun malu. Malu lagi satu, malu cikgu cakap, jom nyanyi depan kelas, jom. Kita menyanyi dekat depan. Malu. Tapi kalau duduk kat meja menyanyi, malu ke tidak? Itu kan. Okay. So, itu sahaja untuk hari ini. Okay, cikgu akan bagi latihan nanti. Emosi dan juga situasi. So, kita jumpa lagi dalam kelas seterusnya. Terima kasih. Bye.